Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, satu perkara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan isu tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar adalah apabila pada 7 September beberapa hari yang lepas, ada satu media arus perdana tempatan iaitu Utusan Malaysia, yang mana first time lah saya jumpa media arus perdana ni mengeluarkan sesuatu berkenaan dengan isu bagi KWSP ni daripada sudut kalangan pencarum, yang mana ada satu surat daripada pencarum telah pun dikeluarkan di dalam akhbar ni lah secara online, ataupun kita boleh tengok akhbar secara paperless. Yang paper ni kita boleh beli pada 7 bulan hari tu, dan dalam tu ada di bahagian mungkin bahagian suara hati rakyat, kan saya tak pasti section mana, tapi ada keluhan ataupun ada perkongsian daripada pencarum. Okey, beliau berkongsikan dalam ni adalah berkenaan dengan permintaan beliau untuk dibenarkan mengeluarkan wang caruman KWSP bagi mereka yang telah tidak aktif mencarum, dan cadangan beliau adalah bagi tempoh satu tempoh tertentu, contohnya seperti 10 tahun ataupun dah 20 tahun tak mencarum, kerana mereka ini mungkin diberhentikan kerja, ada yang terpaksa memilih skim pemisahan sukarela VSS ataupun pelbagai faktor-faktor yang lain. Okey, kemudian bagi golongan ini pula, seperti mungkin saudara pengarang, saudara penulis ini sendiri, mereka ini memilih untuk bekerja sendiri dengan pendapatan yang kurang berbanding dengan apa yang mereka perolehi ketika makan gaji. Jadi perkara ini, kalau kita kata daripada segi VSS ni, walaupun perberhentian tu adalah secara sukarela, kadang-kadang pekerja ni dia tak ada pilihan, jadi dia terpaksa juga mengambil skim VSS ni walaupun dinamakan sebagai sukarela. Namun isu yang timbulnya adalah selepas itu adalah apabila mereka walaupun mereka mendapat pampasan dan juga sebagainya, mereka menggunakan perkara tersebut untuk kelangsungan hidup ataupun untuk modal pusingan bagi melakukan sesuatu perniagaan ataupun apa saja perkara baru yang mereka lakukan. Tetapi kebanyakannya apa yang mereka perolehi adalah lebih rendah daripada apa yang mereka perolehi ketika mereka makan gaji. Ini antara dilema bagi yang dikongsikan oleh penulis ini apabila beliau berada dalam kalangan pencarum yang telah tidak aktif mencarum. Dan saya percaya beliau ini mungkin sudah tidak aktif mencarum lebih daripada 10 tahun lagi, dengan tuntutan perbelanjaan keluarga yang tinggi, kemudian anak berada di institusi pengajian sama ada sekolah menengah, IPTA ataupun sebagainya, ataupun bagi mereka yang menghadapi masalah kesihatan, tetapi masalah kesihatan ini yang mungkin tidak melayakkan mereka untuk mendapat pengeluaran daripada skim KWSP, mungkin yang tidak sekritikal daripada apa yang KWSP ada nyatakan untuk pengeluaran daripada akaun 2 bagi tujuan perubatan. Tetapi cadangan beliau adalah untuk diberikan pilihan kepada pencarum-pencarum ini untuk mengeluarkan wang caruman mereka, sama ada secara keseluruhannya, secara separuh ataupun secara bulanan. Pada khemah saya, cadangan saudara penulis ini adalah sangat baik, kerana ianya adalah salah satu cadangan yang agak realistik bagi membantu pencarum, terutamanya sekali bagi mereka yang telah tidak aktif mencarum. Sebab tu di dalam Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat PGR ni, dalam 4 kategori yang mereka nyatakan, 2 kategori utama adalah bagi golongan serumah dan juga ibu bapa tunggal, yang mana memfokuskan mereka ini yang mungkin sudah tidak lagi berada dalam industri pekerjaan. Jadi wajar diberikan pilihan kepada mereka untuk mereka ini mengeluarkan wang caruman mereka. Begitu juga dengan mereka yang sudah tidak, kategori kedua, yang sudah tidak mencarum dalam satu tempoh tertentu. Seperti yang kita tahu, bukan semua pencarum
apabila dia tidak mencarum ni bukan dia sengaja berhenti kerja. Ada yang terpaksa berhenti, ada yang diberhentikan, memilih untuk berhenti secara sukarela dan sebagainya. Tetapi apabila mereka cuba untuk kembali kepada industri semula disebabkan oleh faktor usia, kesihatan, mungkin ada faktor kekeluargaan dan sebagainya, pengetahuan dan juga perkara-perkara yang lain menyebabkan mereka ini tidak diterima lagi di dalam industri. Ini yang menjadi salah satu penghalang dan juga ini yang menjadi punca kenapa adanya tuntutan pengeluaran kadar BSP 2.0 secara bersasar. Respon yang kita akan perolehi daripada pihak-pihak yang berkenaan ataupun pihak-pihak yang kita menyasarkan untuk tuntutan ini adalah mereka akan berkatakan tentang wang caruman untuk masa hadapan, baki wang caruman yang sedikit apabila mencapai usia persaraan 55 tahun kelak, baki bulanan jika dikira secara bulanan tak sampai pun RM1,000. Jadi macam mana pencarum ini nak meneruskan kehidupan dan juga sebagainya. Tetapi apabila kita berkata tentang masa hadapan, dia ibarat macam gambar yang saya nak tunjukkan ini. Tengok gambar ni. Kita nak bercakap tentang masa hadapan, tetapi bagi individu ini, orang biru ni, robot ke apa, orang biru ni kan, dia nak berjalan terus sehingga ke masa hadapan, tapi nampak titi tu patah ataupun titi tu roboh di pertengahan. Jadi macam mana dia nak meneruskan perjalanan sehingga ke masa hadapan? Apabila kita terlalu memfokuskan untuk masa hadapan, walaupun ianya realistik dan tidak dinafikan ada kepentingan yang sangat besar untuk kita merancang masa hadapan kita, tetapi jika kita tidak boleh, seperti gambar ini, kita tidak boleh melepasi masa sekarang ataupun kita tidak boleh melepasi esok ataupun lusa, macam mana kita nak bercakap tentang masa hadapan? Jadi sebab itu tuntutan untuk pengeluaran kadar BSP 2.0 ini secara bersasar adalah wajar, terutama sekali bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum. Dan saya setuju dengan saudara penulis ini, apabila pencarum ini sudah lebih daripada satu tempoh tertentu, mungkin lebih daripada 5 tahun tak mencarum, sebab kalau kata pandemik kita baru nak masuk tahun ketiga sejak pada 2020. Jadi kalau kata 5 tahun tidak mencarum, ini maksudnya daripada sebelum pandemik lagi. Jadi apabila seseorang itu sudah lebih daripada 5 tahun tidak mencarum, mungkin dia sudah tidak boleh kembali kepada sektor pekerjaan secara secara apa yang kita lakukan sekarang ni lah. Mungkin disebabkan perkara-perkara tertentu, halangan-halangan tertentu yang menyebabkan mereka ini terpaksa kekal dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Jadi mereka ini adalah golongan yang wajar diberikan perhatian, diberikan pilihan. Pada saya tak perlu ataupun tak kisah. Kita macam saya sendiri mendapat peribadi, bukan tak perlu one off, tapi pada saya perlu kepelbagaian dalam pengeluaran tersebut. Biar pencarum pilih, bagi mereka yang layak dan berada dalam golongan bersasar ni, mereka pilih sama ada nak keluarkan secara keseluruhan, secara separuh, secara persentage ke 10%, 20% dan sebagainya, ataupun secara bulanan. Cuma mereka ini wajar diberikan akses yang lebih kerap. Kadar BSP bukan bank, tetapi sudah tentulah mereka ini, pencarum ini wajar diberikan akses yang lebih kerap untuk mereka dibenarkan mengeluarkan wang caruman mereka ini apabila mereka merasa memerlukan. Jadi perkara ini wajar dan orang kata dia adalah salah satu win-win situation. Setidak-tidaknya apabila diberikan pilihan, mungkin ada yang memilih untuk mengeluarkan secara bulanan, mungkin tak perlu banyak, 500 ataupun RM1,000, dan setidak-tidaknya baki yang ada di dalam akaun mereka ini apabila cukup tempoh setahun dan sebagainya, walaupun baki tersebut makin berkurangan, tetapi mereka masih lagi layak untuk mendapat dividen bagi berapa baki wang caruman yang mereka masih ada. Setidak-tidaknya dapat membantu mereka, dan mungkin pada tahun-tahun berikutnya ni mereka ni cuma mengeluarkan pada atas dividen itu sahaja. Jadi saya harap sangat ada pertimbangan dan juga ada respon daripada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan ini, dan kita ada ramai pakar-pakar ekonomi yang bijaksana dan sebagainya. Jadi perkara ini wajar sangat untuk diperhalusi dan dibincangkan. Itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen,
anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.